Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi akan membawa anda untuk memfokus tentang bencana banjir yang melanda negara. Dan kita semua tahu bahawa semua agensi yang terlibat dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini telah pun digerakkan, dan sudah pastilah kita mengharapkan bahawa ada keputusan-keputusan yang akhirnya akan membawa sesuatu yang positif dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang sedang mengalami pelbagai masalah ketika ini. Baiklah, tiga tetamu yang cukup hebat sebenarnya sudah pun bersiap sedia bersama saya, dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah banjir tindak balas kecemasan APM. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tetamu-tetamu yang sudi berada bersama dengan saya. Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya ialah yang amat setia Pesuruh Jaya Perkhidmatan Awam. PA Pertahanan Awam, iaitu Lokman Effendi Ramli, yang merupakan timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APM. Betul ya tuan? Ya, betul, terima kasih. Dan di tengah itu barangkali ramai yang sudah pun kenal, tetapi dengan pakaian seragam Pertahanan Awam mungkin nampak berbeza sedikit lah. Apapun kita mengucapkan selamat datang kepada Lieutenant Bersekutu Pertahanan Awam Azlin Arifin, ataupun lebih dikenali sebagai Azlin sebenarnya. Bye-bye. Jadi terima kasih banyak-banyak Azlin kerana sudi bersama kami. Thank you. Dan akhir sekali kita juga ingin mengucapkan selamat datang pada seorang lagi tetamu, Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam, iaitu Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail, yang merupakan pegawai Bersekutu APM dan juga Komander SIDAT ya kita sebut. Yes, SIDAT atau SIDAT. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita di Ruang Bicara ini. Baik, barangkali menariklah Tuan Lokman, kita mulakan dulu. Kita tahu 8 negeri sebenarnya mengalami situasi yang cukup mencemaskan sebenarnya. Dikatakan bencana banjir ini memberikan akibat yang memang tidak kita jangkakan, tetapi macam saya katakan, semua agensi telah pun digerakkan, dan kedudukan sekarang ini, hari ini alhamdulillah tak ada hujan yang turun, cuaca pun agak baik dan sebagainya. Jadi mungkin sudah ada senario yang mungkin memberikan tanda-tanda yang positif bahawa mungkin bencana banjir ini mungkin dalam proses menurun sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tuan Lokman. Okey, terima kasih Syakawi, terima kasih bernama kerana menjemput kami pada malam ini. Saya sampaikan salam daripada Ketua Pesuruhjaya yang tak dapat bersama malam ini. Benar sebenarnya Syakawi, kita sebenarnya mengharapkan insya-Allah ada sinar yang baik pada kita. Penurunan air, keadaan bertambah stabil, dan insya-Allah semuanya akan kembali seperti sedia kala. Dan benar juga yang dimaklumkan tadi itu ada 8 negeri di seluruh Malaysia sekarang ini sedang menghadapi banjir. Izinkan saya memberi sedikit senario ataupun sedikit maklumat yang saya baru perolehi daripada Ibu Pejabat Pertahanan Awam sebentar tadi. Untuk setakat ini sehingga saat ini sebenarnya kita ada 8 negeri yang terlibat di seluruh Malaysia. Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, wilayah persekutuan, Perak, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Jadi keseluruhan yang terlibat di sana ialah seramai 12,260 keluarga yang melibatkan seramai 57,192. Dan setakat ini pusat perpindahan sementara telah pun dibuka di seluruh negara sebanyak 433. Jadi Angkatan Pertahanan Awam bersama-samalah dengan agensi-agensi frontliner yang lain, insya-Allah kami bertukar lumus, kami akan terus berusaha dengan sedaya upaya untuk memastikan, orang kata, insya-Allah memberi perkhidmatan terbaik di bawah sana, insya-Allah. Mungkin kita boleh kongsi sebelum saya akan dapatkan pandangan kedua-dua tetamu yang lain tentang kedudukan terkini barangkali yang boleh kita kongsikan bersama dengan Tuan Lokman, yang mungkin akan memberikan satu gambaran yang sedikit melegakan kepada mereka yang terlibat dalam bencana banjir ketika ini, Tuan. Okey, kalau katakan saya ambil di Selangor contohnya. Sebenarnya petang tadi saya ada menghadiri satu mesyuarat dengan pihak NADMA sendiri. Jadi kita dimaklumkan oleh pihak meteorologi dan Jabatan Saliran sendiri bahawa di mana sudah kelihatan tanda-tanda tentang penurunan air sungai
Dan saya dimaklumkan juga bahawa tempat-tempat yang sebelum ini kita tak dapat akses dah boleh mula diakses. Jadi saya rasa insya-Allah keadaan bertambah baik dan kita sama-sama mendoakan agar diberi satu sinar yang baik pada kita semua insya-Allah. Sebelum saya pergi kepada Izlin, saya juga nak dapat pandangan daripada Tuan Wan Muhammad Hafizah Wan. Ini pun satu situasi yang kita tahu bahawa bencana seperti banjir dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak boleh kita jangkakan sebenarnya, dan kadang-kadang ia berlaku di luar kawalan kita. Tetapi ada juga yang merasakan bahawa seolah-olah tindak balas daripada pihak-pihak tertentu untuk membantu mereka yang sedang mengalami banjir, bencana banjir itu sendiri dikatakan agak perlahan dan sebagainya. Tetapi pandangan tersendiri Tuan sendiri dalam isu seperti ini yang dimainkan banyak dalam media sosial khususnya. Terima kasih Tuan Syakawi. Bagi saya macam inilah, yang terlibat dalam bencana ini ada ramai, beribu, dan yang hadir untuk memberi bantuan ni tidak ramai. Kita pun ada kekangan anggota, kekangan dari segi aspek sumber kenderaan dan sebagainya. Yang panggilan yang kita terima tu, selepas kita letak telefon akan bunyi. Seletak telefon tak berhenti. Jadi bagaimana kita yang keanggotaan kita yang sedikit ini di tiap-tiap daerah ni untuk membantu yang begitu ramai. Jadi itulah yang pentingnya kita ni menyertai pasukan-pasukan uniform sukarelawan supaya kita dapat bersama-sama membantu, supaya kita lebih ramai untuk membantu. Bagi saya agak mustahil untuk kita untuk memuaskan hati semua orang dan kita membantu semua orang. Dan macam saya sendiri, apabila di rumah telefon berbunyi minta bantuan ini, sebenarnya mereka sendiri pun tidak tahu dekat mana nak salurkan panggilan yang sebetulnya. Dia terus direct kepada kita dan kita tidak boleh respon terus-menerus begitu. Kita perlu ada prosedur, kita perlu pergi ke pejabat PPAD sendiri, dan kita perlu minta kebenaran untuk kita keluar dan diselaraskan bagaimana untuk kita keluar petugas tu. Macam tu. Okey, sebelum itu saya ingatkan kepada penonton-penonton yang mungkin sedang bersama kita ketika ini, anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi jangan lupa ada dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa gunakan dua talian yang kami sediakan kepada anda. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Izlin lah. Sejak bila sebenarnya Izlin terlibat bersama dengan perkhidmatan ataupun Barisan Pertahanan Awam ini secara sukarela? Assalamualaikum, terima kasih Cik Syakawi. I terlibat I menjalani kursus asas pada tahun 2017 dan mula aktif, betul-betul aktif pada tahun 2019 lah. Sebab masa tu pun kita melalui zaman COVID dah start dah masa tu. So hari-hari saya bertugas sebab kita pun tak boleh nak buat apa-apa saja. So saya kata daripada saya duduk rumah, lebih baik saya memberi balik, maknanya give back to the community. So that's why saya join, dan saya rasa benda tu membuatkan saya rasa bersemangat, dan saya membuatkan peminat-peminat di luar sana pun mengambil iktibar yang sama. Itu saya rasa itu peranan saya untuk tarik lagi ramai anggota untuk sukarela untuk join badan-badan uniform seperti ini dan boleh membantu ketika berlakunya keadaan banjir beginilah. Apa yang menggerakkan hati kecil Izlin sendiri untuk sama-sama terlibat dalam agensi ini sebenarnya? Daripada dulu memang saya berminat sebab saya pun anak polis juga, kan, adik-beradik atuk pun polis. Jadi untuk saya sertai dulu mungkin saya tidak dapat peluang. Jadi ini peluang yang because APM membuka kepada orang-orang awam dan menjadi anggota pegawai bersekutu, sama-sama kita memberi dan apa yang perlu. So I rasa satu saluran yang amat baik. Dalam masa yang sama, I belajar banyak because kita menjalani kursus-kursus asas, keselamatan, the first aid, macam mana semua. So benda tu ilmu bagi saya. So rugi kalau orang di luar sana tak
menyertai dalam benda-benda macam ni. Sebab itu kita perlu, sebab apa, bila berlakunya sesuatu bencana seperti ini, kita dalam family at least ada seorang yang tahu, jadi tak benda tu tidak menjadi lagi berat. Betul. Itu yang I nak orang luar sana perlu tahu. Mesti ada ilmu itu. Fungsi dan peranan yang dimainkan oleh pertahanan awam sendiri, Tuan Lokman, dalam menghadapi bencana seperti ini, terutamanya bencana banjir yang sedang dihadapi sekarang ini. Apa peranan yang dimainkan oleh pertahanan awam? Okey, terima kasih Tuan Syakawi. Sebenarnya APM ni kita ada 3-in-1 peranan dalam satu sebenarnya ketika bencana ni. Yang pertama sekali, kita sebagai penyelamat dari segi. Kita sebagai pengoperasian kita tu menyelamatkan nyawa dan harta benda. Jadi kita di sana apabila ada panggilan yang memerlukan kita bertindak, kita pergi kepada mangsa dan kita menyelamat, membawa mereka ke tempat yang selamat. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita bawa ke tempat yang selamat tu, kita bawa dia ke, kalau dalam konteks banjir lah umpamanya, kita bawa dia ke pusat perpindahan sementara. Dan di sana peranan APM di pusat perpindahan sementara ni adalah untuk mengurus dan menyelia kita punya masa-masa banjir ni, untuk diberi perlindungan, diberi makanannya, jaga kebajikan dia di pusat-pusat sementara. Tapi bukan kita saja yang berada di sana. Kita juga ada agensi-agensi kerajaan yang lain, umpamanya Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak rela sendiri. Maksudnya kita dalam satu tim. Itu peranan yang kedua. Dan peranan yang ketiganya yang dimainkan oleh kita ketika berlakunya bencana ni adalah kita terlibat secara langsung dalam jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Di mana APM ni terlibat sebagai sekretariat ataupun urus dia. Di mana biasanya kalau di peringkat negeri, sisa kerajaan negeri segilah yang akan mempengerusikan jawatan kuasa pengurusan bencana, di mana urusianya APM. Jadi kita mengumpul maklumat-maklumat dan disalurkan kepada agensi-agensi yang memerlukan pengurusiaan tu di situ. Okey, Wan Muhammad Hafizah, memang kita tidak menjangkakan bahawa bencana banjir yang berlaku ini mungkin di luar jangkaan kita sendiri, dan mungkin jugalah pihak pertahanan awam juga tidak menjangkakan bahawa ianya akan menjadi begitu serius. Sebenarnya terutamanya di negeri Selangor, kerana dikatakan Selangor lah yang mengalami kesan yang paling teruk sebenarnya bila kita cakap tentang bencana banjir ini. Apa masalah yang dihadapi oleh pihak pertahanan awam terutamanya di negeri Selangor ini sendiri dalam mengawal situasi dan keadaan? Okey, untuk yang begitu, soalan begitu, saya rasa Tuan Lokman akan jawab yang itu. Jadi mungkin Tuan Lokman ingin berikan pandangan. Okey, ini pandangan saya lah. Okey, yang pertamanya mungkin saya boleh katakan di Selangor ni mungkin jugalah orang kata kita ada agensi-agensi yang banyak sebenarnya. Ada masing-masing mempunyai kepakaran masing-masing lah. Mungkin APM dengan kepakarannya, bomber dengan kepakarannya, polis kepakarannya, apa benda KKM dengan kepakarannya. Tapi mungkin di situ mungkin koordinasi aset sumber tenaga manusia ada di bawah sana. Tapi mungkin koordinasi itu perlu diperkemaskan saja. Jadi bila kita dapat memperkemaskannya, maka kita dapat menggembling semua ni secara optimum. Bila disebut koordinasi, itu berarti bahawa koordinasi di antara agensi-agensi yang terlibat dalam operasi membantu mangsa banjir. Yes, maksudnya agensi ini biasanya dia dipimpin. Dipimpin oleh suatu orang kata bentuk jawatan kuasa ataupun leader yang mengkoordinasi. Jadi mungkin kat situ perlu diperkemaskan supaya apabila kita bertindak dalam satu pasukan, kita dapat menggunakan semua aset dan tenaga yang kita ada ni dengan bijaksana dan dengan optimum. Mungkin yalah, dari pengalaman anda sendirilah Wan Muhammad Hafizah, ini mungkin soalan yang sesuai lah. Kita ingin berkongsi pandangan anda secara peribadi sebenarnya. Pengalaman tuan sendirilah dalam pelbagai operasi-operasi yang melibatkan bencana di negara kita ini. Apakah tuan melihat bahawa bencana banjir yang berlaku ketika ini adalah sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya? Okey, bagi segi pengalaman, bencana kali ini saya rasa suatu bencana yang mencabar bagi saya. Saya boleh kongsikan apa yang berlaku semalam. Kita namakan operasi ini adalah operasi Dengkil. Operasi Dengkil ni kita ditugaskan, saya ditugaskan untuk menyelamat sekumpulan kuda
Ya, 9 ekor kuda dan haiwan lain seperti kucing, lebih kurang saya ingat lebih 15 ekor kucing kita terpaksa menyelamatkan. So bayangkanlah, kita belum pernah menghadapi situasi yang begitu. Apabila saya dapat panggilan, saya pergi ke ibu pejabat APM Kuala Lumpur untuk mengatur gerakan kita punya aset. Sayangnya aset kita semua telah keluar untuk menjalankan tugas-tugas banjir. So di situlah tindakan pantas bagaimana yang kita perlu buat untuk membawa aset yang perlu digunakan. Contohnya bot, kita perlukan bot semalam dengan kapasiti enjin 40 kuasa kuda. Kita perlu bawa ke Dengkil, ke Dengkil Selangor. Jadi kita tak ada kenderaan lagi dah, sebab kenderaan semua dah habis keluar. Dan anggota yang ada tu, saya tengok memang sudah tidak larat lagi dah. Sebab anggota dia dah dua hari tak pulang ke rumah, duduk situ memang tak larat. Tetapi dengan semangat untuk membantu ni, dan Lieutenant Izlin pun saya arahkan dia untuk dapatkan kenderaan macam mana pun, sewa ataupun hubungi agensi lain. Jadi alhamdulillah Lieutenant Izlin berjaya menghubungi 4 div berhubung dengan Colonel Zainuddin, dan kita berjaya mendapat 3 tan punya lori untuk kita bawa bot dan juga anggota. Dan di situ saya lihat kepakaran, sebab Sided Pegasus ni baru ditubuhkan, dan saya melihat anggota APN ketika yang ada tu belum lagi mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengendalikan kuda. Jadi terfikir saya perlu menghubungi agensi yang satu lagi, dan kita hubungi DSP Puan Hidayah dari unit berkuda PDRM. Jadi tindakan pantas ni dan antara ketiga-tiga ni, PDRM, Angkatan Tentera dan juga APM, dan kita berjaya mengeluarkan kuda tu dengan selamat. Dalam perjalanan itu sendiri pun kita ditahan ramai orang. Cik, tolong cik, ada ibu mengandung, ada bayi baru dilahirkan, ini perlu bawa. Saya kata okey, kita keluar hantar anggota, patah balik, dapatkan mangsa ni, letakkan di tempat yang selamat. Jadi di semalam ini kita terpaksa mengharungi lebih kurang dekat 600 meter perjalanan untuk bawa kuda tu bersama dengan bot. So bayangkan, pengalaman tu tidak pernah dialami saya rasa oleh mana-mana anggota uniform sebelum ini. Jadi alhamdulillah kita berjaya, dan pengalaman itu menjadi satu titik pada kita juga untuk melatih anggota APM untuk menghadapi situasi yang begitu. Ya. Menarik. Bagi Izlin sendiri, apakah ini juga merupakan satu pengalaman yang mungkin memberi impak ataupun kesan sebenarnya dalam hati kecil Izlin sendiri menghadapi situasi yang begitu mencabar? Sebab kita tak orang kata apa, jiwa tu dah ready, cuma kadang fizikal kita sendiri kan. Jadi keadaan yang sejuk, basah kan, dan kita buat kerja sampai pukul 12 malam. Lepas tu yes, it's not easy to kata bawa keluar kuda, sebab kuda pun dia ada rasa panik dia. Jadi hanya orang yang pakar saja yang boleh. Jadi kita tak banyak pakar yang tentang tu. Jadi dengan bantuan ATM, bantuan dengan PDRM, masya-Allah, kita memang tak sangkalah satu orang kata ikatan yang cantik. So mungkin kita boleh orang kata buat lagi benda yang macam ni kalau perlu lagi. So memang kita kena ada orang kata bersama untuk plan benda ni. Sebab kadang-kadang ya kita ada aset bot, cuma kita tak cukup lori. Diorang tak ada bot. Diorang more tu kenderaan lori. So yang itu yang menjadikan kita complete. We need each other. Bila Izlin sebut tentang aset, ini pun sesuatu yang penting sebenarnya Tuan Lokman, ya. Ada juga pandangan-pandangan yang bermain di luar sana. Mereka mengatakan bahawa mungkin kerana lambatnya agensi-agensi ini melakukan operasi-operasi menyelamat dan sebagainya ialah kerana kita kekurangan aset. Apakah itu masalah yang perlu diberi perhatian serius sebenarnya? Okey, ialah maksudnya aset ialah salah satu daripada keperluan sebenarnya untuk melancarkan dan mempercepatkan proses menyelamat sebenarnya. Tapi dengan banyaknya aset saja sebenarnya tidak mencukupi. Kita selain daripada aset, kita juga perlu kepakaran semua manusia dalam mengendalikan aset. Kedua, yang ketiganya attitude. Attitude maksudnya can do attitude. Kadang-kadang kita semangat can do attitude. Macam kalau di APM sendiri kita menanamkan orang kata semangat seumpamanya kita
klien kita ataupun kita punya orang yang kita tolong ni orang yang dilanda musibah. Jadi dalam APMC kami menanamkan sikap bahawa apabila kita respon kepada orang yang dilanda musibah ni, sebenarnya amal jariah pada kita. That is part of motivation yang cukup tinggi. Maksudnya bila kita on the ground sana, kita memang berusaha besar payah, bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan mangsa ni. Is part of kita punya investment in the hereafter umpamanya kan. Jadi kita tak ada rasa lemah dan letih. Bersemangat. Itu yang penting yang perlu ada dalam jiwa kita lah. Jiwa menyelamat dan jiwa untuk mengeluarkan manusia yang dalam keadaan kesusahan ke tempat yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya pula yang macam saya kata tadi kan lah. Agensi-agensi kita ni ada kepakaran masing-masing. Ada aset. Tapi kadang-kadang kalau coordination tu tidak berapa cantik, tidak berapa mantap, kita tak boleh optimizekan aset dan kepakaran kita. Di situlah maksudnya kita perlu ada orang kata coordination yang mantap di kalangan agensi itu sendiri. Bagaimana nak mewujudkan coordination yang mantap itu sebenarnya? Okey, pada pandangan saya sebenarnya yang kita buat sebelum ni pun kita duduk bersama berbincang, come out dengan the best idea how to deal with the problem. Itu macam itu. So tapi benda-benda macam ni kena sentiasa ada lah. Kena sentiasa terus kita semarakkan benda-benda macam ni. Mungkin apa ni Muhammad Hafizam ya. Ini sesuatu yang penting lah sebenarnya. Kita masih teringat tadi pun saya sembang-sembang bersama dengan Izlin. Kita pernah menghadapi satu banjir besar. Masa itu dipanggil bah besar. Dia tak sebut banjir lagi. Berlaku di Kuala Lumpur pada tahun 1971. Kuala Lumpur hampir-hampir tenggelam sebenarnya ketika itu. Dan ketika itu kita sebenarnya belum bersedia bahawa kita tidak menjangkakan bahawa Kuala Lumpur akan dilanda dengan bah besar seperti itu. Tetapi sekarang ini apakah kalau kita lihat daripada senario semasa, kalau kita kaji daripada apa yang pengalaman-pengalaman yang lalu, sebenarnya kita bersedia untuk menghadapi apa sahaja bencana, terutamanya bencana banjir itu sendiri, Tuan. Yes, kita bersedia, tetapi dia punya kali ini tak terduga. Kita fikir biasanya banjir akan berlaku di Pantai Timur, tetapi dia berlaku di Selangor, di tengah-tengah. Jadi kita tak jangka benda tu. Tapi walau bagaimanapun saya rasa pihak keselamatan dah cuba sedaya upaya untuk bantu dan mereka tidak berpeluk tubuh dalam tu. Jadi apa yang berlaku hari ini adalah kita akan cuba tambah baik lagi dan kita akan lihat bagaimana untuk menghadapi masa-masa akan datang dan apakah tindakan yang perlu kita buat susulan untuk kita sentiasa prepare. Dan seperti mana yang tuan tahu, kita tubuhkan satu SIDET itu Civil Defence Emergency Response Team dan bagi saya mengetuai Pegasus yang itu melibatkan 3 elemen. Elemen scuba, elemen payung terjun dan elemen equid, ini kuda. Kenapa saya tubuhkan itu? Supaya saya melihat dalam APM tidak ada lagi pasukan payung terjunnya. Dalam APM yes dia ada scuba, tetapi kita perlu lebih lagi ke arah scuba yang lebih mantap dan equid itu sendiri. Sebab berbalik pada yang lepas 2014 banjir besar, banyak kuda yang mati. Dan semalam pun kita dah menghadapi situasi yang bakal terjadi jika kita tidak mempunyai kepakaran dalam bidang itu. 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor kuda akan mati. Dan bayangkan seekor kuda itu berapa harganya. Bagi APM adalah pasukan menyelamat nyawa dan harta benda. Dan setengah orang kuda itu adalah harta dia orang. Itulah mata pencarian dia orang dan salah satu dia juga nyawa. Jadi dengan tertubuhnya SIDET Pegasus itu at least sekurang-kurangnya dapat membantu APM dari segi kepakaran. Contoh payung terjun. Orang kata kenapa APM perlu ada payung terjun? Tidak tenah fikiring orang, tetapi bagaimana suatu masa akan berlaku kita tidak boleh melalui jalan darat. Hanya jalan udara. Kita boleh hantar anggota kita melalui udara, payung terjun, dan kita juga boleh melepaskan bekalan melalui udara. Jadi yang ini persediaan yang perlu kita tahu. Dulu saya pernah bercakap, ajak rakan-rakan menyertai pasukan uniform sukarelawan seperti saya. Saya kata suatu masa kita berperang, orang tak pakai uniform tak boleh keluar. Hanya yang beruniform saja dibenarkan keluar dan ni sebab apa? APM, Akta APM itu sendiri bertugas ketika aman dan bertugas ketika perang.
kita pernah diserang di Sulu. Anggota APM pergi ke kawasan operasi untuk mengeluarkan mangsa. Kita pernah kan tak pernah dipikir yang Malaysia ni akan diserang. Pernah tak kita terfikir? Tak pernah terfikir. Tetapi itulah kita kena buat benda yang tidak pernah terfikir oleh orang ni. Kita kena fikir benda ni suatu masa akan berlaku. Banjir besar di Selangor, kita fikir mana ada hujan macam mana pun jarang berlaku. Tapi ini dah berlaku sekarang ni. Jadi itulah kita kena sentiasalah bersiap sedia dan sentiasa memperbaharui lah kita punya cara kita punya bertindak dan cara kita punya berfikir. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini yang barangkali ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan perkara yang sedang ataupun isu yang sedang kita bincangkan ini, saya ingatkan lagi kami buka sebenarnya peluang itu kepada anda. Kita buka dua talian kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Jadi panggil-panggil kami kerana mungkin anda juga ada perkara-perkara yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan ketiga-tiga tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kami berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang banjir, tindak balas kecemasan APM. Baik, barangkali Izlin, ramai jugalah mereka mengenali Izlin sebagai pelakon sebenarnya. Saya pun mengenali Izlin sebagai pelakon dan penyanyi dan pengacara. Kenapa tadi pun Izlin mengatakan bahawa kenapa Izlin minat untuk bersama dengan Pertahanan Awam ini walaupun di dalam kategori sukarela. Tetapi apakah yang dapat Izlin pelajari sebenarnya bila menyertai apa yang disebut sebagai Sided dan juga Pegasus itu? Kemahiran-kemahiran yang ditawarkan, classes, lepas tu itu adalah ilmu yang bagi saya patut ada pada semua. Dan saya rasa bila buat satu benda macam ni, dia bagikan saya kepuasan, membantu orang, dia jadikan diri kita lagi macam mana cakap, bersemangat dan bertenaga setiap hari. Sebab setiap hari kita ada mission untuk apa saja boleh bantu, apa saya boleh bantu, apa saya boleh berikan. Every day bangun buka mata je, apa hari ni saya nak buat apa yang saya boleh bantu APM meringankan beban, dan apa yang boleh bantu orang awam di luar sana. Dalam masa yang sama kita share knowledge. Sebab kita macam sebagai seorang selebriti, kita ada media platform. So dari situ ramai juga yang membantu. Sebab saya akan mencari apa yang perlu dan kita tanya, minta tolong orang, dan komen-komen semua tu kita ambil kira. Kita ambil kira dalam masa yang kita orang kata memudahkan perjalanan untuk membantu juga. Okey, kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini agak jauh dari Kota Kinabalu. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita ini. Dato' Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak kepada panel-panel. So, banjir di negara kita ini sudah berkurun lamanya. Kita sudah tahu di mana area, di mana tempat. Supposed to be the escape zone must be already in every particular place. In every particular area. Kita mesti sediakan ujung tahun seperti ini. Supaya kita tidaklah terlalu kelam kabut sangat. Dan drain-drain, parit-parit, sungai, kita bersihkan. Supaya air itu lancar. Dan banyak idea-idea yang kita boleh tambah untuk memperbaiki jalan itu dikasih naik. Peruntukan itu begitu banyak. Peruntukan bagi dunia. Kalau yang selalu dilandas, naikkanlah jalan daya supaya tidak menyusahkan. Kita ini sudah beratus tahun lamanya. Negara kita begitu kaya sangat. Kenapa kita tidak boleh solve the problem? Why not? So we are already in every escape. Sediakan di kawasan yang memalukan supaya tidak kelam kabut. Kau bayangkan berapa puluh kematian kita yang ada pada hari ini. Ini satu malapetaka, satu balak kepada kita. Selain daripada pandemik, selain daripada segala-gala, ini lagi satu malak.
Allah akan turunkan para malaikat. Tidak ada safety kepada negara kita. Nah, itulah saya ingat. Banyak yang kita boleh bantu rakyat kita. Betul. Berkali-kali saya bercakap, hutang itu banyak, bayarlah. Supaya segala perbelanjaan itu begitu murah sangat. Dan kita naik lebih dari Singapura, Brunei dan juga negara Arab. Tapi kita tidak bisa membayar hutang yang ada. Jadi bagaimana kita boleh bantu rakyat? Jadi Allah tuh kenapa kita mau kasih muklis negara kita seperti Inggris dan juga kita tidak membantu rakyat kita? Dia kasih kita tinggal lah. Okey. Karena kita tidak membantu. Sekian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Kami hormati observation dan juga pandangan yang anda lontarkan. Tapi sesuatu yang penting jugalah sebenarnya Tuan Lokman ya. Menghadapi bencana ini bukan satu tugas yang mudah. Tetapi menghadapi keadaan ataupun emosi mereka yang terlibat dalam bencana itu juga bukan menjadi sukar sebenarnya, jauh lebih sukar sebenarnya. Apakah ini antara perkara yang kadang-kadang menjadi halangan ataupun hindrance kepada tindakan-tindakan operasi-operasi yang dilakukan oleh agensi-agensi yang membantu dalam sesuatu keadaan bencana seperti bencana banjir ini? Sikap manusia itu sendiri. Okey, terima kasih Cik Syakawi di atas pandangan tu jadi. Sebenarnya begini, saya sendiri sebenarnya hari Sabtu tu, ini drama in real life lah. Saya ke Shah Alam. Pagi tu, tengah hari tu saya ke UiTM Shah Alam lah. Saya sendiri tersekat nak balik daripada Shah Alam tu, saya nak ke Glamoris dalam pukul 3, pukul 4 tu saya sendiri dah tersekat di section 19 tu dan terpaksa bermalam di situ, di dalam kereta kerana nak ke depan banjir, nak ke belakang pun banjir. Di atas flyover tu saya stranded di situlah. Jadi ketika itu saya dapat buat observation sendiri lah. Apabila saya melihat sendiri keadaan masa-masa ketika itu, especially bagi yang ada anak-anak kecil dan yang ada orang tua, tahap stres dia begitu tinggi lah. Saya sendiri bolehlah kita bersendirian ataupun berdua tapi kita melihat masyarakat yang mungkin dengan anaknya menangis, dengan ibu bapa yang tak selesa, mereka ni mengharapkan orang kata bantuan tu datang segeralah. Dan saya boleh memahamilah kalau bagaimana mereka begitu stres, dan kadang-kadang ada timbulnya rasa marah, kan? Memang betul kerana nak cepat sampai. Di mana bantuan tak sampai-sampai ni. Tapi sebenarnya pada sudut yang lain, pihak penyelamat sendiri pun nak datang tak dapat. Disebabkan semua jalan tu dah tersekat. Kemudian kalau katakan di tempat-tempat yang sesak umpamanya, di jalan tu sendiri dah kereta bersusun. Kan, bersusun maknanya tak ada laluan lagi lah. Jadi benda-benda ni juga kalau jadi pengalaman pada barisan penyelamat juga lah. Umpamanya kalau katakan kita nak pergi menyelamat di suatu tempat yang padat penduduk, antara halangan yang kita hadapi satu, akses. Kita nak masuk ke situ. Kalau katakan kereta dah bersusun, pihak penyelamat nak masuk tak boleh. Kalau katakan banyaknya halangan lah, itu satu kesukaran yang kita hadapi lah. Yang kedua juga kadang-kadang ada juga macam maklumat yang tidak tepat. Itu sebabnya kadang-kadang kalau katakan ada panggilan kecemasan tu, the best tu line 999 lah. Jadi 999 tu sepatutnya dia dapat apabila ada pemanggil, dia boleh trace pemanggil tu dan dia boleh dapat semua maklumat yang dikehendaki sebelum pihak penyelamat pergi. Cumanya dalam kes baru-baru ni di Selangor tu saya dipahamkan memang 999 pun jam sebab terlampau ramai masa yang call. Saya sendiri pun terima call juga tuan, saya terima. Jadi apa yang saya dapat dalam handphone tu, saya pass pada pegawai kita di lapangan. Secara spontaneous lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya pula kadang-kadang ada juga sikap, bukan sikap lah, mungkin ketika kita nak pergi menyelamat ni, kadang-kadang tu kita dah sampai ke tempat menyelamat tu, mungkin penghuni rumah tu contohnya air baru naik sedikit kat buku lali umpamanya. Jadi tapi dia kata tak apa, kami masih lagi boleh bertahan di sini dan air pun
Setakat yang lepas-lepas ni tak ada naik lah. Setakat buku lali betis pun dia akan hilang lah. Maksudnya kadang-kadang oleh kerana kesedaran kita tu, kita rasakan benda tu benda biasa. Jadi seolah-olahnya bila berlakunya banjir tu kita anggap banjir kilat je. Tapi kita tak ada lagi maklumat-maklumat lain. Ketika tu mungkin air pasang datang. Kemungkinan hujan, taburan hujan di hulu sana begitu tinggi, menyebabkan orang kata limpahan sungai datang. Benda-benda tu kadang-kadang kita tak, orang yang dah biasa dalam keadaan yang biasa ni, dia tak menjangkakan benda-benda yang lebih besar akan berlaku. Jadi itulah kadang-kadang sikap kesedaran dan sikap kita juga, kita ambil endah tak endah dan tak apa. Jadi tapi bila air dah sampai ke pinggang atau ke dada, ketika tu baru kita nak menghubungi pula pasukan penyelamat. Pasukan penyelamat mungkin ketika dah berada di zon lain, di tempat lain. Jadi nak datang take time. Itu untuk kes yang di Selangor baru ni pula, difahamkan juga ada juga orang kata berlakunya blackout. Jadi berlakunya blackout ni dia menambahkan lagi masalah sebab sebelum ni mungkin kalau katakan bateri kita habis ataupun phone kita out of battery, dry, kita boleh charge. So sekarang ni bila katakan dah blackout, sumber elektrik dah tak ada, kita nak charge balik phone kita dah tak ada, dah tak boleh. Itu kadang-kadangnya communication between mangsa tu dengan pihak agensi penyelamat pun terputus. Jadi agensi penyelamat sendiri pun tak tahu di mana mangsa ni. Saya malam tu bila saya sendiri pernah terima maklumat daripada keluarga mangsa. Kebetulan dia dapat nombor saya lah, mungkin dari kenalan kan. Telefon saya, dia bagi tahu anak dia terperangkap bersama baby, tapi tak ada orang datang sebabnya dia nak communicate pun tak boleh. Sebelum tu dia boleh communicate, sekarang dia dah tak boleh communicate. Dia tak tahu sama ada anak dia ni macam mana di sana dengan cucu dia lah. Saya kata tak apalah, apa maklumat saya nak tahu itu je, dia punya alamat, detail dan telefon nombor anak dia tu. Jadi dengan maklumat yang sedikit itu, alhamdulillah saya bagi juga kepada pasukan kita di bawah sana, dan dia dapat search and rescue lah. Alhamdulillah. Itu bagi yang dapat akses kepada certain people yang ada number. Tapi orang yang tak dapat, itulah mungkin saya rasa mungkin adalah elemen-elemen tertinggal tu. Kemudian saya suka juga melihat kalau katakan di Jepun umpamanya, Tuan Syakari, dia pendidikan ni, kalau oleh kerana Jepun ni dia negara yang terdedah dengan gempa bumi. Jadi di peringkat kanak-kanak lagi, sekolah dia ni, anak-anak ni dididik dengan sifat ataupun pengetahuan macam mana nak bertindak kalau berlakunya gempa bumi. Contohnya dia ada pakaian, kasut dia macam mana, topi dia macam mana, kemudian dia duduk bawah meja umpamanya, ada drill dia yang dah diajar, dan dia pun ada pengetahuan macam mana nak, basic pengetahuan nak menyelamatkan diri. Jadi mungkin this is high time jugalah di Malaysia ni sebab kita fikirkan perkara tu. Okay. Betul saya setuju. Okey, Lin, mengubah sikap manusia bukan mudah sebenarnya. Kadang-kadang kita nak mengubah sikap kita sendiri pun menghadapi masalah. Betul. Tapi ialah daripada pengalaman Izlin sendirilah. Mungkin Izlin juga turun ke ke situasi yang sedang dihadapi oleh mereka yang ditimpa bencana banjir. Apa yang Izlin dapat lihat? Apa yang betul-betul menyentuh hati dan perasaan Lin sebenarnya, Lin? I masa yang menyelamat tu, so far memang dalam gelap. Total darkness, memang tak nak apa sebab apa, tak ada elektrik apa semua. Dalam gelap apa semua. So I boleh terfikir macam mana diorang survive for 2 days kan, dalam gelap kan, dengan tak makan apa semua kan. So itu buatkan kita rasa macam kecilnya kita, dan macam mana nak bantu, rasa macam tak senang duduk malam pun, tak cukup tidur, duk fikir. And then pada malam 19 tu, my friend ada call minta bantuan untuk selamatkan 5 family masa tu Puchong kan, di Puchong kan. I kalau boleh drag that and then nak keluar and go, tapi kita ada prosedur kita ni apa semua kan. So apa yang I boleh buat is I sampaikan panjangkan info-info tu kepada orang yang berkenaan lah. Itu yang penting. Dan satu lagi, kalau I tengok pada social media, memang social media tu banyak membantu, tapi ada juga yang menaikkan panik orang. Kalau boleh I nak orang di luar sana, kira kalau nak share apa-apa pun, share benda yang betul, jangan false membuatkan naik panik. Dan satu lagi, kadang-kadang info-info yang dia beri, number yang dia beri tidak betul. So itu membuatkan orang marah apa semua kan. Dan berbalik kepada
kita pula yang disalahkan. So benda-benda macam tu orang awam pun kena ambil peranan penting. And then satu lagi macam Tuan Luman cakapkan, sambil lewa, meaning because of diorang dah biasa dengan keadaan macam tu. Kan? So I kata I pun nampak video-video yang rakan-rakan yang share dekat Instagram, air naik lah dekat kaki macam ni kan. Diorang tidak fikir untuk air naik, apa yang perlu buat, apa SOP ni. Maknanya kalau macam tu kita nak dulukan siapa, nak selamatkan siapa. Meaning kalau you ada orang tua dulu, OKU dulu, kan, untuk naikkan di tempat tinggi ke apa, benda-benda tu semua tu tak ada. Diorang tidak ni, cuma diorang macam okey ambil video macam tu, tengok. Saya kata macam and then itu mungkin disebabkan itu ramai yang stuck sebab yelah, macam kita tak jangka kan air tu akan naik, ingat kan, sampai ni dan turun. Selalunya sepatutnya kita tidak, orang kata, memandang remeh pada nature. Itu yang betul. Yeah. Barangkali penting juga sebenarnya Wan, kita tahu banyak isu ini dimainkan dalam sosial media seperti apa yang disebut oleh Izlin sendirilah. Itu memang hakikat yang hakiki sebenarnya. Dan itu sesuatu yang tak boleh kita halang. Because it's so called the new media dalam negara seluruh dunia sebenarnya. Tetapi secara ikhlasnya saya juga tertarik hati sebenarnya bila meneliti gambaran-gambaran yang diberikan dalam sosial media tentang semangat keluarga Malaysia itu sendiri. Bagaimana anak-anak Malaysia ini, semangat keluarga Malaysia ini sendiri membantu mangsa-mangsa banjir ini. Mereka sanggup jalan mencari makanan diberikan kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi apakah anda melihat bahawa semangat ini sebenarnya yang kita perlukan di kalangan keluarga Malaysia ini, kalau betul-betul kita ingin mewujudkan satu keluarga Malaysia yang bersatu padu sebenarnya? Ya, saya setuju. Sekarang pengalaman saya sendiri pun, sehingga sebentar tadi pun rakan saya telefon apa yang diperlukan, dia orang akan hantar. Okey, saya akan hantar 300 bag beras, saya akan hantar Maggi, saya akan hantar bekalan ni untuk disalurkan. Okey, hantar kepada Angkatan Pertahanan Awam dan kita akan salurkan. Jadi mereka nak bantu. Ada yang saya nak bagi saya punya kenderaan boleh digunakan pakai untuk tujuan nak menyelamat dan sebagainya. Kami nak pergi membantu untuk ni. Tetapi saya amat sokong dan amat mengucapkan terima kasih. Cumanya satu, bagi saya dalam tugas menyelamat ini kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk pergi dan kita menyelamat. Kita takut apa? Satu, bagi saya sendiri, saya takut kita nak pergi sebagai untuk menyelamat, contohnya, tetapi kita pula yang akan diselamatkan. Jadi saranan saya, jika kita nak membantu, dia ada pusat-pusat untuk perkumpulan, ataupun jika tidak ada, datang kepada Angkatan Pertahanan Awam, bagi tahu apa jenis bantuan yang nak disalurkan. Dan saya suka menyeru rakyat Malaysia yang begitu prihatin, marilah sama-sama join kami sebagai anggota Sukarelawan APM, supaya kita dilatih cara menyelamat, kita dilatih cara menghadapi situasi tersebut, supaya kita lebih bersedia. Apabila kita pergi lebih bersedia, apabila kita pergi dengan lebih teratur, tersusun, dirancang, saya rasa proses menyelamat tu akan lebih bagus, akan lebih berkesan. Dan mudah bagi kita nanti untuk kita kena pasti. Kadang-kadang mereka telefon 999, kita dah pergi untuk ni, kemudian ada pula datang orang lain untuk membantu, kita pergi dah tak ada. Jadi benda ini buang masa kalau kita tidak rancang dengan baik. Alangkah baiknya jika benda ini disusun dengan baik supaya benda ini selaras. Begitu. Tuan Lokman, satu situasi yang juga saya nak dapat pandangan Tuan lah, ialah kita tahu apa yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah sesuatu yang memang kita tidak jangkakan, sesuatu yang dianggap bencana yang cukup besar bagi saya lah, kalau kita melihat kepada efek ataupun kesan yang ditinggalkan. Tetapi difahamkan bahawa ini bukan terakhir sebenarnya bila kita bercakap tentang bencana. Ada juga yang menyebut bahawa mungkin di penghujung bulan ini akan berulang lagi keadaan hujan yang tidak berhenti dan sebagainya, ribut taufan yang mungkin akan melanda negara kita. Jadi persiapan yang harus kita sediakan sekarang ini dalam sekiranya kita ingin menghadapi situasi itu, sekiranya ia menjadi realiti. Okey.
Betul lah. Benda ni memang banyak kali orang bertanya pada saya juga lah. Jadi tadi pun waktu dalam mesyuarat dengan pihak NADMA dan dimaklumkan oleh apa benda Jabatan Meteorologi, dia kata kalau berdasarkan trend yang kebiasaan yang dia kata, dia ada 6 pusingan hujan, dia kata. Apa yang berlaku sekarang ni dah kali yang ketiga. Jadi dalam average, dia kata dalam tempoh setahun tu, penganalisan yang dibuat oleh mereka, dia kata ada 6 circle lah. So kita dah ada 3. So mungkin ada 3 lagi. Tapi sekarang ni kalau tengok dari segi cuaca dah alhamdulillah baik. Panas hari ni. Okey, maksudnya air pun dah makin surut. Tapi macam tuan katalah, kita jangan anggap take for granted lah. Anything can happen. Jadi persediaan yang paling baik sekali yang saya rasa, satu yang saya pernah sarankan, kalau kita boleh kita namakan ready to go back. Maksudnya dia setiap kalau bolehlah family kita ni dalam keadaan sekarang ni ready to go back ni dah ada dalam dia tu mungkin sedikit makanan bahan-bahan kering, ada air kotak ke apa ke, Maggi sikit ke, biskut ke, ada ubat-ubat yang basic, ada air mineral, ada lampu suluh, ada ubat-ubat yang mana yang kita rasa perlu ada sikit. Kemudian dokumen-dokumen penting. Dah start letak dokumen-dokumen penting dalam plastik, masukkan dalam beg. Beg tu letak di sebelah pintu je ke, yang senang dicapai. Maksudnya kalau katakanlah orang kata tiba-tiba saja berlaku orang kata bencana ataupun banjir ke apa, dan kita rasa kita perlu keluar dengan segera, capai je dan kita terus pergi. Kemudian kalau orang Jepun tu, dia kereta dia pun dia parking kepala kat depan. Kepala dia kan, kita biasa masuk ekor kat depan ke atau kepala kat depan kan. Saya panggil kepala dan ekor lah. Jadi orang Jepun ni kalau dia pun begitu. Jadi dia tu mesti, maksudnya kepala kereta tu menghadap keluar. Kan, kalau katakan perlu, ambil je benda tu, masuk dalam kereta, drive. Tak payah nak reverse lagi dah. Itu antara amalan-amalan yang saya dapat pelajari daripada orang Jepun lah. Tapi itu yang pertama. Yang keduanya pula, kita kena alert lah. Ambil cakna, ambil tahu. Maksudnya tentang perkembangan semasa lah. Maksudnya benda-benda ni kadang-kadang ada dalam media-media, ada dalam website jabatan-jabatan yang berkaitan lah, meteorologi, ambil tahu. Kemudian establishkan dengan apa, kawan-kawan pun samalah, ambil tahu isu semasa apa benda. Saya rasa insya-Allah kalau kita ada persediaan tu, walaupun kita menghadapi musibah, banjir ke apa, tapi kita dapat bertindak dan menyelamatkan diri dengan lebih cepat. Itu saya punya pandangan. Okey, saya petik daripada apa yang disebut oleh Tuan Lokman, ready to go back, alert. Jadi bagaimana dengan Izlin dan rakan-rakan dalam Sadat sendiri? Apakah are you ready? InsyaAllah sentiasa ready. Bersedia, bersiap, sedia sentiasa. Sebab apa yang macam Tuan Lokman cakapkan lah kan, cuma satu lagi saya nak tambah cadangan saya lah kan, sebab apabila berlaku banjir seperti ini, dan especially dekat Selangor tak ada elektrik, bateri pun dah habis, so penyelamat tidak dapat maklumat yang betul. Jadi setiap perumahan, kawasan perumahan mesti ada ketuanya, dan ketuanya mesti tahu ada berapa dalam rumah ini, ada berapa orang, siapa, ada yang sakit ke, ada budak ke apa ke, kena tahu orang kata jumlah orang yang tinggal kat situ. So kat situ pun boleh dapat membantu penyelamat juga untuk orang kata mempermudahkan lagi proses penyelamat. Sebab apabila dah dalam gelap, lepas tu bila kita bunyi tak tahu dekat mana, and then bunyi enjin boat, kita tak dengar siapa yang panggil kita. Betul tak kan? So kat situ pun kalaulah kita dah ada info-info macam tu, at least kita tahu siapa lagi yang kita perlu selamatkan dan macam mana keadaannya, dan kita akan prepare betul-betul. Okey, Wan, pandangan anda? Ialah soalan yang sama. Are you ready, ataupun apa lagi yang perlu dilakukan oleh Sadat sendiri dalam usaha untuk meningkatkan lagi performance dan juga prestasi yang mungkin boleh dilakukan oleh anggota-anggota sukarelawan ini? Okey, untuk Sadat Perkasa ni kita lebih pada menyebarkan ilmu, menambahkan ilmu supaya orang kita punya anggota lebih bersiap siaga dalam keadaan gitu. Dan untuk diri sendiri pun saya rasa saya dah bersedia
bersedialah untuk membantu dan juga menghadapi sebarang kemungkinan, dan saya akan tetap bersama APM lah untuk bersama-sama mengharungi apa jua lah. Dan untuk diri sendiri pun bersedia dari segi jika berlaku bencana, kita dah tanam sayur kat rumah sebenarnya. Kan? Jadi kalau kata tidak mustahil untuk di kawasan terputus bekalan makanan, terputus jalan sendiri pun, jadi kita tak boleh keluar. So alhamdulillah saya dah mula start dah tanam sayur kat rumah. Jadi kalau kata tak keluar dalam 2-3 hari tu, mungkin kita still lagi boleh survive, insyaAllah lah. Berapa anggota sukarelawan yang ada dalam Saidet ini? Dalam sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 30 orang, 30 orang, dan kita telah sedang mencari di seluruh negeri lah. Cuma untuk Sidik Perkasa ni, bagi Queen saya menyeru untuk pakar-pakar dalam industri untuk menyertai kami, supaya apabila berlaku bencana sebegini, kita akan lebih mudah. Kita pernah menghadapi pada pandemik COVID yang lepas, lebih 20 ekor kuda mati. Saya lebih fokus pada kuda sebab kepakaran saya dalam bidang itu, menyelamat kuda. Dan kita lihat bagaimana susahnya untuk kita keluar dapatkan kuda, dan pemilik-pemilik kuda tidak mampu lagi untuk memberi kuda makan. Jadi apa yang kita pindahkan, kita adakan satu tempat di Hilltop di Keluang, di bawah kelolaan Lieutenant Colonel Bersekutu Datuk Hifni, dan kita pindahkan kuda di sana, dan kita cari dana untuk beri kuda itu makan. Jadi inilah antara kita buat. Jika kita mempunyai ramai lagi yang menyertai ini, pemilik-pemilik stable menyertai APM ni, terutamanya Saidet Pegasus, kita lebih mudah untuk atur gerak. Mungkin kita boleh pindahkan kuda sini ke di tempat-tempat yang dan sebagainya. Gitu. Baik, kita di penghujung Tuan Lokman, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi serengkas-ringkasnya lah harapan dan juga pesanan yang ingin mungkin Tuan Lokman sampaikan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya yang mungkin berkesempatan menonton program ini. Jadi harapan Tuan Lokman dan juga seruan Tuan Lokman kepada mereka semua. Silakan. Okey, terima kasih. Saya mengambil apa yang kita katakan sebagai analogi lah. Sebab pagi tadi Ketua Putrajaya ada bersiaran dengan Hakim. Jadi antara istilah yang digunakan oleh Ketua Putrajaya kita pagi tadi ialah adiwira prihatin. APM is adiwira prihatin. Maksudnya kita prihatin dengan musibah yang melanda masyarakat lah. Bila kita prihatin ni maksudnya sebelum, semasa dan selepas. Kita nak mewujudkan orang kata jiwa ataupun semangat prihatin untuk menolong rakyat, menyelamatkan nyawa dan harta benda. Di mana APM, di situlah APM prihatin kepada rakyat jelata, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Lokman Fendi Ramli. Terima kasih kepada Tuan Wan Muhammad Hafizam, dan tentunya juga setinggi-tinggi terima kasih kepada Aizlin. Nama sebenar Azlin Arifin, ataupun lebih dikenali sebagai Aizlin. Dan tentunya segala apa yang kita bincangkan ini kita harap mungkin akan dapat dihayati oleh penonton-penonton. Dan yang penting harus kita ingat bahawa apapun bencana yang berlaku, kita harus ingat bahawa itu semua adalah ketentuan Allah sebenarnya, dan kita harus bersedia dan juga berani untuk menghadapi apa saja kemungkinan. Tetapi kita juga harus memberi ucapan tahniah kepada semua agensi yang terlibat dalam usaha untuk membantu mereka yang terlibat dalam bencana, terutamanya dalam bencana banjir yang sedang berlaku ketika ini. Dan kita harap bahawa segala usaha yang dilakukan oleh agensi-agensi ini, sekurang-kurangnya berilah penghormatan kepada mereka, berilah sokongan kepada mereka. Jangan hanya ingin mengeluarkan kata-kata yang kesat dan kasar yang tidak akan membawa sebarang faedah. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan seperti yang selalu kami pesan kepada anda, kita masih lagi sebenarnya sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi patuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalu ingat pesanan kami, kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Dan kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih.